Alhamdulillah, alhamdulillahi qail, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تؤسر بتمم إلى بخير. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. Yang dihormati lagi dimuliakan kepada Tuan Pengerusi, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan ahli jawatan kuasa, Fadil Ustaz-Ustaz, Ustazah, abang-abang, bapa-bapa, kakak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali lagi dipertemukan kita di rumah Allah ini setelah mana kita selesai direzekikan kita selesai solat maghrib berjamaah, kemudiannya dikurnianya kita kekuatan dapat kita sama-sama berada dalam satu halakah, yakni halakah ilmu. Moga-moga perkongsian kita pada malam ni akan menjadi asbab untuk Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kita di dalam syurga-Nya, insya-Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah, kata Allah, untuk menuju ke keampunan. Alhamdulillah, kita ni tuan-tuan sebenarnya tak ada masa sebenarnya. Kan? Itu sebab Allah selalu bersumpah dengan masa ni. Wal asnya, wal fajrnya, macam-macam lagi kalimah, kan? Mana kata apa? Allah bersumpah demi masa, kan? Kita ni sebenarnya, manusia ni dia rasa dia macam banyak masa sebenarnya. Kita ni sebenarnya tak banyak masa, kan? Di antara hidup dan mati ni sekadar kelipan mata je, kan? Kita pun tak tahu kelipan mata kita yang terakhir tu di mana. Nafas kita ni pun kat mana nak habis, kan? Apa kalimah yang akhir sekali kita nak sebut, wallahualam. Tapi kita berhajat dan berimpian agar dapat kita menyebut kalimah la ilaha illallah. Kalimah yang kata-kata kalimah kenal lalu. Jadi saban hari dan setiap detik kita mengharungi kehidupan kita ni, kita mestilah berasa kita ni ada dosa. Maka kita bersegeralah bertaubat. Bersegera minta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Allah tak heran kalau manusia ni buat dosa. Allah tak heran. Yang Allah heran ni, manusia tak pernah bertaubat, kan? Tak pernah minta keampunan daripada Allah. Itu yang Allah heran tu, kan? Sedangkan Allah yang mencipta manusia ni, dalam diri manusia tu ada bibit-bibit, orang kata apa? Bibit-bibit kebaikan tu. Macam mana manusia tu boleh jadi tak baik? Tu yang heran tu, kan? Maka alhamdulillah Allah pilih kita di kalangan orang-orang yang baik. Untungnya orang yang baik ni, tuan, kan? Di samping setiap perjalanan kita itu, digugurnya dosa, dikurnianya kebaikan, ditingkatkan darjat. Benda ni tuan-tuan kita pun tak nampak. Yang kata diampunkan dosa, dikurniakan kebaikan, ditinggikan darjat. Darjat tu pun sendiri pun kita tak tahu macam mana, kan? Bila nak tahu tu? Bila nak mati besok kita tahu. Allah tu dia tak loket, dia tak kedekut. Dia bagi juga, yang mana orang beriman yang percaya. Mana kata siapa orang beriman? Orang yang percaya kepada benda ghaib ni orang beriman. Itu sebab Islam ni dia ada rukun iman tu, percaya kepada benda ghaib. Salah satu daripada kesinambungan iman seseorang itu, nak kata dia ada iman tak ada iman, tu je. Yang 6 tu dia kena percaya. Kalau dia pun ragu-ragu, dia kata ada ke kiamat ni? Ada manusia yang ragu-ragu. Dia ikut logik akal.
Dia kata mana mungkin badan ni hancur, luluh ni, tulang habis berkecai apa semua tu, nak hidupkan balik. Dia tak sampai nak fikir tu. Dulu dia daripada tidak ada kepada ada. Kita dulu daripada tak ada apa. Bukan kata daripada tulang yang ni, tak ada apa lagi. Daripada air saja. Kan? Air bertukar jadi darah, darah bertukar jadi daging, daging tukar jadi daging tulang. Pernah satu ketika kita ni jadi macam berudu tu, berudu katak tu kita dulu, kan? Tiba-tiba lahir, ya Allah, comelnya, kan? Patutlah Allah kata apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia adalah sebaik-baik kejadian di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Manusia ada tak apalah kau ni, minta maaf nak cakap, apalah kau ni hitam, kulit aku putih. Manusia. Sedangkan perbezaan itu di sisi Allah. Manusia tak boleh. Kalau dia buat perbezaan di antara satu sama lain, dia mengutuk akan ciptaan Allah tu sebenarnya. Kan? Sebab apa? Allah yang mencipta. Mana kita tak reda lah. Tentang kawan kita tu ni sikit cacat lah. Semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi sebagai mukadimah kita nak, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa membuka pintu taubat dan mengharap bahwasanya manusia yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merasai berdosa dia. Ada dosa. Jangan ada di antara manusia kata apa? Saya setakat ni alhamdulillah lah tak ada dosa lah. Boy. Tuan-tuan, kita celek-celek mata tu, buat dosa saja. Sama ada dosa, kalau orang Melayu dia kata dosa kering. Tang mana ada kering pun tak tahulah. Yang mana yang dosa basah, yang mana dosa kering. Dosa sama, kan? Celek mata kita mesti kata. Kita tak kata ke orang, kita kata kepada alam. Apalah si hujannya ni, kata juga. Tak ada, kan? Manusia ni memang tak ada macam tu. Memang macam tu. Kalau panas sangat, minta bila lah nak hujan. Kalau dah hujan hari-hari, apalah si hujan, bila lah nak panas. Dia pertembungan di antara dua manusia ni. Contoh, penoreh getah. Dia minta kalau boleh panas ya. Pesawah dia minta hujan. Yang ni minta hujan, ni minta panas. Kan? Tu yang kata Allah ni maha bijaksana. Tak ada nak pening-pening. Dia kata macam mana lah manusia ni aku bagi hujan. Pertama panas, pertama. Kan? Tapi alhamdulillah. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala boleh beri keampunan di mana saja. Sedang menunggu, kan? Dengan tangan terbuka. Boleh mengampunkan saja. Boleh menghapuskan dosa. Siapa yang minta? Jahat macam mana pun manusia ni, Allah. Terang mana sangat jahat kita ni? Kan? Ada terang Fir'aun, ada terang Namrud, tak sampai lagi kita. Kan? Ada terang umat Nabi Zakaria, dia belah hanya Nabi dia. Dia gajinya 12. Tu kita tak sampai lagi. Sampai pun sikit-sikitnya lah. Sampai pun tidak meratahi seperti seluruh umat Nabi-Nabi dulu. Umat Nabi Muhammad ada jugalah, tapi tidak dalam menyeruh, sikit-sikit je. Macam contoh. Tak boleh cakap lah ni. Tak boleh like. Jadi dosa tu manusia pasti buat. Memang Allah buat manusia ni suka buat dosa. Sebab satu hari sahabat Nabi, kan, Hanzalah tanya, ya Rasulullah, kami ni bila depan tuan ni, Allah cukuplah, takut bila dengar tuan tazkirah ke ceramah ke kuliah, kami rasa tak mau dunia ni, memang tak mau dah. Kira untuk akhirat ya. Tapi kami balik aja jumpa anak bini semua, habis lupa dah tadi apa yang tuan ajak. Munafik ke kami ni ya Rasulullah? Sahabat tanya. Kan? Rasulullah kata, lah, itulah manusia. Itulah perangai manusia. Kalaulah manusia ni, dia kata, kalau kalian di hadapan aku pun bagus, balik pun boleh bawa lagi apa yang aku cakap tu, mana Allah akan matikan kalian. Sebab kalian dah bertaraf macam malaikat pula. Malaikat macam tu. Itu sebab di antara makhluk yang bernyawa 5 ni, malaikat Allah bagi dia akal dia. Nafsu Allah tak bagi. Haiwan Allah bagi nafsu.
Akal Allah tak bagi. Manusia Allah bagi nafsu, Allah bagi akal. Tapi kadang-kadang haiwan ni Allah nak tunjuk kat manusia ni. Makhluk yang aku tak bagi akal pun sayang anak dia. Peluk, cium, gomol-gomol, cari kutu. Manusia yang kata berakai ni, anak dia boleh pijak. Tu sebab pasangan-pasangan yang bekerja ni nak hantar anak kecil pun fikir 80 kali, 100 kali nak hantar. Oh ya Allah tuan-tuan, macam-macam jadi sekarang ni. Kita pun takut. Kan? Lain-lain siapa yang kena jaga? Nenek juga. Kan? Sahabat pun tanyalah, Hajar, tak mau ke join majlis ilmu ni? Allah nak ajar macam mana ni, jaga cucu pula. Dulu jaga anak, ni jaga cucu pula. Nak kata macam mana? Nenek dengan atuk ni, Allah, kalau cucu ni habis hati lah. Kalau anak tu tahan lagi. Dengan cucu ni Allah. Siapa ada cucu tahulah. Kan? Jadi Allah SWT boleh memberi keampunan bila saja. Cuma satu saja makhluk yang Allah tidak akan ampunkan dosa dia sampai bila-bila. Dia sudah tidak ada peluang. Manusia ni Allah masih lagi bagi peluang. Wa imau dia pun berada di dalam kekafiran sekarang ni. Ada lagi peluang dia. Andai kata di hujung hayat dia, dia dapat hidayah. Banyak satu orang putih tu di England apa. Ada masuk YouTube. Seminggu sebelum dia meninggal, dia macam terasa lah kot. Dia kata, dia bagi tahu kat kawan-kawan dia, nanti kalau aku mati nanti, kalian jangan panggil orang-orang gereja uruskan saya, tak mau. Dan tak cari, kalian cari orang Islam cari. Kan? Hari Khamis dia masuk Islam, hari Jumaat dia mati. Kan? Kita nak kata apa? Mati dalam kalimah la ilaha illallah. Nak kata apa? Kalau dia, macam dia pun, Allah pilih, Allah rahmat Allah turun, bagi dia sebut tu la ilaha illallah. Telah lah macam tuan-tuan ni, macam kita. Kalimah yang dah sebati dah, takkan tak boleh sebut lagi. InsyaAllah. 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 Kan? Allah boleh memberi keampunan di kala mana? Tuan, di tengah-tengah usungan tu Allah bagi ampun. Kau suka Allah? Siapa nak bertikai? Allah mana aci? Allah bukan main aci dengan kita. Terpulang kepada Allah. Tuan-tuan, Allah nak cipta kita ni sebagai manusia pun, bukan siapa suruh dia pun. Di atas rahmat dia. Sebab apa? Sebab dia kata hanya manusia saja yang boleh bagi, yang tahu aku ni, nama aku ni Tuhan dia, yang namanya Allah. Makhluk lain tak tahu. Tambah binatang lain tak tahu. Jin-jin tanah, jin pun tak tahu. Cuma jin Samsudin saja tahu. Kan? Manusia. Tu sebab awal-awal manusia, awal-awal makhluk yang Allah nak cipta, manusianya. Sebab dengan lahirnya manusia, dengan terciptanya manusia, manusialah yang akan kenal aku. Al-Tuhan ni nama dia Allah. Tapi kita bukan sembah alif lam lahma tu. Tu jadi syirik. Kita semua Tuhan yang telah mengadakan kita daripada tiada. Diadakan oleh yang ada. Selama-lamanya ada. Tu Tuhan. Kan? Jadi, terpulanglah kepada Allah nak ampunkan dosa kita bila? Di dalam usungan pun boleh. Kan? Ada ketika-ketika yang mana Allah kata, berlakunya perkara ni aku takkan ampun dah. Mana kata apa? Tu yang kata masa tadi tu. Gunakanlah masa yang diperuntukkan oleh Allah. Jangan di hujung-hujung. Kita tak tahu. Hujung kita tak tahu. Itu sebab kita ni, kata ulama, bila kita hidup hari ni, minta kebaikan untuk hari ni. Tidak ada manusia boleh pergi alam yang semalam, tak boleh pergi. Siapa pun tak boleh pergi. Minta lah dekat Allah, tak boleh pergi. Kau minta, ya Allah Tuanku, boleh tak patah aku balik semalam? Aku terlupa nak buat ni. Tak ada. Dia sebagai kenangan. Sebab Imam Ghazali kata, hidup ni ada 3 hari saja. Hari semalam dah berlalu sebagai kenangan. Kita boleh cerita saja. Semalam aku jumpa hang, hari ni aku jumpa hang lagi. Tu. Hari ni yang nyata. Besok belum tentu.
Tidak ada manusia yang boleh pergi untuk hari esok. Doalah macam mana Allah tak akan bagi dia pergi hari esok. Hari ni Allah kata. Itu sebab bila kita hidup, kita mintalah kepada Allah Ta'ala untuk kehidupan hari ni. Minta nak jadi baik ke, kalau ya Allah, kalau aku mati hari ni, mati kalau aku dalam iman, semua hari ni. Besok belum pasti lagi. Untuk siapa pun belum pasti. Sebab apa? Kita ni menghitung, bukan menghitung hari, menghitung saat. Kan? Itu sebabnya di antara kelahiran dan kematian tak lama. Masa kita lahir, orang azan dan iqamah, nak tunggu solat saja. Jenazah itulah solat kita yang terakhir. Bukan kita solat, orang tolong solatkan kat kita. Kalau macam tuan-tuan, okey lah, alhamdulillah lah. Sebab apa? Inilah tempat ziarah tuan-tuan. Mana tak ralat lah. Kan? Kalau di hujung-hujung masuk surau pun tak ralat. Dia kata, aku dah mati pun nak main surau. Sebab tuan-tuan, jalan hari-hari mari. Pantang dengan azan mari. Kan? Tu. Yang keduanya, ketika timbangan amalan diberi ampunan pada orang beriman. Tengah-tengah timbang. Allah boleh saja kata apa? Wahai malaikat munkar dan nakir, kau jangan tanya dia lah. Boleh. Tapi sebab Allah dah kata dah dulu. Dicatat dah dulu ni. Perjalanan hidup manusia macam ni, macam ni, macam ni. Dia mati besok, dia akan disoal oleh munkar dan nakir. Tulis sana lah. Maka dia ikut. Munkar nakir pun tanya. Munkar nakir nak tanya di antara 4 ataupun 1, di sana dah tulis dah. Dah tulis 1 dah. Hang tanya dia, apa kamu kata tentang Muhammad bin Abdullah? Tanya tu je. Siapa pun tak tahu. Nak tanya 4 kan, nak tanya 2 kan, nak tanya 1, tak tahu. Kan? Jadi di sini tempat dia nak minta. Ya Allah, permudahkanlah ketika mana soal munkar dan nakir. Tu. Permudahkanlah. Mana kata Allah bagi mudah. Tu pentingnya kita hidup ni kat atas dunia ni, Yang kata fa'alhamaha fujuraha tu wa taqwaha. Allah kata aku dah bagi kamu pilihan. Cukup, masa yang paling cukup. Kamu tidak ambil kesempatan. Setengah tu tuan-tuan tak jumpa pintu masjid, tak jumpa lagi. Kan? Kita pun duk fikir sampai malas nak fikir. Kan? Fikir hai orang ni kan buang masa ya. Pandai-pandai hang lah. Kita cuma doa, ya Allah Tuhan kau bagilah hidayah kat dia. Kan? Kita tak boleh. Hatta Nabi Muhammad SAW pun Allah kata apa? Walakinna Allah habda. Allah kata, wahai Muhammad, hidayah bukan milik engkau. Orang yang dia paling dia sayang sekalipun tak boleh. Bukanlah Nabi rasa ralat tak. Kan? Nabi bukan rasa kesal tak. Dia rasa hibah. Orang yang selama ni melindungi dia untuk membawa satu risalah daripada Allah SWT, Allah tak pilih. Di sana ada letak. Betul ni? Abu Talib hidup macam ni. Memang jadi Nabi Muhammad punya bodyguard, tapi yang tak lepas. Kan? Sebab apa? Takut. Kata apa? Takkan kau nak pilih anak saudara hang kot. Agama kita ni macam mana? Pilih. Semuanya Allah yang atur. Kan? Habis. Ketika mana Allah boleh ampun? Ketika mana? Istighfar. Astaghfirullah ke? Istighfar ni macam-macam. Ikut rajin kita ya. Astaghfirullah pun boleh. Astaghfirullahalazim pun boleh. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallah wal qayyum pun boleh. Penghulu istighfar pun boleh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa. Boleh? Kan? Yang tak boleh hanya apa? Tak buat apa pun. Duk nganga langsung. Kan? Rugi kita. Kan? Diberikan pengampunan dengan amalan-amalan tertentu. Puasa. Kan? Puasa Ramadan. Puasa sunat. Kan? Puasa nazar tak? Cuma kita dapat atas puasa nazar je. Kan?
Kemudiannya ketika mana berwuduk tu pun Allah ampunkan dosa. Titisan-titisan air yang turun daripada anggota wuduk itu gugur dosa. Itu sebab manusia ni, kalau kita fikir logik akal, manusia nak lawan logik akal dengan logik Islam, tak lawan dia. Tak boleh nak fikir. Kita tengok contoh, logiknya manusia dia kata apa? Kalau nak duit banyak-banyak ni, kita kena simpan duit tu, jangan belanja. Dia jadi banyak. Logik manusia. Tapi logik Islam Allah kata apa? Hendak banyak duit, hang kena bagi banyak. Hendak banyak, hang kena bagi banyak. Kita tak sampai. Kan? Tak sampai tu. Nabi kata apa? Hang solat 2 rakaat sunat fajar, 2 rakaat sunat fajar, Allah bagi ganjaran pahala dunia serta isi dia. Akal kata apa? Takkan 2 rakaat Allah bagi macam tu pun. Kita nak kata apa? Allah suruh Nabi bagi tahu kita. Buat aja. Tu manusia aku dia fikir logik akal tu yang dia tak mau buat tu. Taklah wajib. Tu. Macam tadi ya. Mana mungkin manusia dah hancur badan apa semua tu terbakar. Boleh jadi balik ni. Sesat ni. Sesat barat. Sesat barat lah. Kalau sesat timur ni ada peluang ni. Sesat barat. Habis. Kan? Tu. Lagi apa? Pandang muka ibu. Melihat Kaabah. Allahu Akbar. Baca Quran. Berdoa. Allahu Akbar. Semuanya ruang dan peluang untuk Allah nak ampun dosa kita. Kan? Allah tahu sebab apa. Itu sebabnya awaludin ma'rifatullah. Awal-awal agama mengenal Allah. Wajib kita kenal Allah. Kita nak kata macam mana tuan-tuan? Nak kenal macam mana? Nak ingat Allah macam mana? Ulama kata apa? Ingat seperti mana kita ingat ibu bapa kita. Okey, kita boleh ingat. Sebab kita pernah tengok muka dia. Kita pernah sembang dengan dia. Bolehlah kita ingat. Kita dalam kelas darjah sekolah rendah dulu pun kita boleh ingat. Kita periksa dapat nombor bapa, kita tahu. Kita ni Allah ni kan, allazina yu'minuna bil ghaib. Allah kata orang beriman ni hang kena percaya benda ghaib. Tuhan ni benda ghaib, benda yang tak nampak. Allah suruh kita percaya. Tak kacau tuan. Yang mana dia adalah satu kewajipan dalam solat untuk kita khusyuk, ingat Allah. Macam mana? Sebab Allah tahu siapa yang kenal dia, siapa yang ingat dia. Manusia dia boleh mendawak, dia kata aku kenal dan aku ingat Allah. Sejauh mana kita kenal, sejauh mana kita ingat Allah. Allah jua yang mengetahui siapa yang ingat dia. Kita nak minta apa? Kita minta, ya Allah Tuhanku, rezekikanlah aku kenal dan ingat engkau di setiap nafas aku. Sebab apa? Nafas ni lah boleh membantu kita untuk ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah kata apa? Ketika mana jasad Nabi Adam dicipta, lalu kami tiupkan ruh. Tiup kan, wahai Muhammad, kalau siapa tanya engkau, katakan aku ni lebih dekat lagi daripada orang leher ni. Lebih dekat. Yang lebih dekat apa? Nafas lah kan. Itu sebab definisi roh ni jiwa, roh, nafas tu kan. Last sekali ihsan untuk membantu kita kan. Habis kaedah. Bagaimana kaedah cara kita minta ampun kan. Yang pertamanya menyesal ataupun taubatan nadamah. Menyesal tidak akan buatlah ulang. Minta, ya Allah, ya Tuhanku, kau padamkanlah padamlah daripada ingatan aku tu dosa-dosa yang lepas-lepas ni. Aku tak mau ingat dah, aku tak mau ingat. Sebab kadang-kadang dia mari balik. Kadang-kadang untuk kita buat, orang kata apa, pengajaran supaya apa, ya Allah, aku tak maulah jadi macam dulu tak mau dah kan.
setengah orang lah macam tuan-tuan baik. Tuan-tuan ni semua baik dah. Kan? Taubatan nadamah ataupun taubatan penyesalan. Kan? Janji dan bertekad tidak akan mengulangi lagi. Tunaikan benda yang hajat, benda yang luput. Kan? Kalau berkaitan dengan manusia, carilah manusia supaya kita tidak terikat lagi. Allah takut. Kan? Mana kata kalau tak jumpa juga, usahlah macam mana pun. Kata ulama, kalau kita terhutang duit, kita sedekahlah dekat masjid tu atas nama dia sajalah. Nak buat macam mana? Dan walaupun sekarang ni canggih dengan Instagram, ada Facebook, kita masuk tapi tak ada respon. Kod dia mati, mana tahu. Kan? Tu. Habis. Kelebihan bertaubat, orang yang banyak bertaubat, kan, dipermudahkan hidupnya. Kan? Yang kita ni susah sebab apa? Dosa, ada dosa. Kan tu. Itu sebabnya setiap kali kita doa, minta Allah ampunkan dosa. Kan? Bertaubat lebih daripada dosa akan diangkat darjatnya. Contoh macam Nabi Muhammad, Nabi-Nabi lah. Nabi ni tak ada dosa. Nabi Muhammad masuk. Tapi istighfar juga. Kan? Istighfar. Itu sebabnya Allah, dia orang ni tak ada dosa. Nabi-Nabi tak ada dosa. Rasul tak ada dosa. Lalu Allah angkatkan darjat dia. Sama kita. Kan? Habis. Kemudiannya tingkatan taubat. Taubat orang awam ni apa? Taubat dosa besar. Tapi dosa kecil tak dijaga. Dia kira dosa besar. Dosa kecil pun kena hindarkan. Kan, dosa-dosa kecil ni. Kemudiannya taubat khusus. Taubat dosa kecil dan besar. Yang akhir sekali taubat khusus al-khusus. Semua tak buat dah. Dosa panca indera ke, dosa anggota badan ke, dosa zahir dan dosa batin, tak buat dah. Kan? Hati ni dosa batin lah. Di dalam hati ni ada sifat mazmumah. Kan? Nak kena kikis semua tu. Macam mana? Dia tidak akan hilang. Kita cuma ganti. Kan? Kalau dosa, kalau sifat mazmumah ni kikir, kedekut sangat. Lebih pada tuan dibakhil lagi. Diganti dengan bersedekah. Rajin bersedekah. Kan? Maka yang akhir sekali tarikh luputnya taubat ini bila? Dia ada juga tarikh luput taubat ni. Sama juga dengan roh kita. Jasad kita ni ada tarikh luput dia. Maka sampai dia berpisahlah roh dengan jasad itu. Masuklah jasad ni dalam tanah. Kan? Roh naiklah ke langit tu semua. Hancurnya tanah, asal tanah jadi tanah. Kan? Satu apa? Tarikh luput taubat ini bila roh sampai ke halkum ni, ghor-ghorah yang bunyi kan. Tuan-tuan pun pernah tengok lah. Dulu dekat season 9 tu, dulu ke bulan lepas, Dr. Sobri mati. Lepas bagi, bukan melepas bagi lah, tengah-tengah bagi kuliah. Habis. Last sekali dia kata dia sakit, tarik. Habis. Tu bersandar. Dia pasti akan bunyi. Allah nak bagi cerita apa? Nak cerita kat orang hidup ni, roh dah sampai sini dah. Talqin tak guna. Dia masa duk berombak kat perut ni, roh ni berombak macam tu. Masa tu talqin. Talqin berapa kali? 3 kali. Kalau talqin pertama tu kita kata la ilaha illallah, dia pun ikut la ilaha illallah, habis. Kecuali dia sambung pula. La ilaha illallah, my test cawan, tu tak pakai. Kan? Jadi siapa yang kaki teh tu, dia tak ada kena-mena. Kan? Habis. Yang keduanya ketika terbitnya matahari daripada barat. Dia sebenarnya bukan barat betul ya. Satu ketika nanti kita punya dunia ni, sebenarnya matahari yang duduk di paksi. Planet-planet ni yang pusing. Satu ketika nanti
kita punya bumi dia duduk pusing, matahari tu belah barat ni akan pergi ke belah timur. Tu dia tu. Dia naik macam tu kan. Itu kajian siapa? Kajian NASA. Bukan Nasaruddin yang duduk Kampung Medan tu. Ni NASA North America apalah satelit bergerak kajian dia. Ada juga kajian-kajian yang menepati lah ataupun tersasar sikit kan. Matahari terbit daripada barat, habis pintu taubat tutup. Yang herannya ketika itu tengok Allah Ta'ala kan, manusia ketika itu hari pertama tu bergelap hari pertama. Kalau tuan-tuan ada, tuan-tuan akan berada di sekitar tu, tuan-tuan akan menjalani kehidupan yang biasa. Sebab kerja kita masa tu matahari tak ada. Jadi Nabi kata apa? Kalau zuhur, asar. Walaupun matahari tak ada, kita tengok jam pula masa tu. Selalu asar pukul apa? 4.20 kita solat asar. Maghrib pukul 7.5 minit. Ikut tu je. Yang orang yang dilalaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, duk menunggu ni. Dia tak teringat tu bahawa matahari nak terbit daripada barat, dia tunggu. Dengan telefon lah, dengan kamera nak tengok fenomena. Dia kata fenomena alam. Yang sibuk sangat orang mutakhir ni, dia kata apa? Sikit-sikit fenomena. Gerhana saja dia kata fenomena. Sebenarnya itu adalah amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tunggu buat-buat ni dengan kamera. Tunggu tengok naik matahari daripada barat. Lalai dia pun. Bila matahari naik tu baru Allah bagi kesedaran pada mereka, kita ni kena bertaubat ni. Habis. Alangkah rugi orang masa tu. Tuan-tuan okeylah, standby lah. Habis kan? Tu. Kemudiannya apabila terbit Dajjal. Kan? Kalau ditafsirkan mengikut ulama yang mengatakan Dajjal ni sebagai simbolik. Kan? Yang Dajjal tu boleh pergi di pelosok dunia ni. Apa sebenarnya? Ni. Merata, busut dia boleh masuk. Kan? Sampai information. Kita nak kata apa? Yang zahir tu zahir lah. Ni yang merosakkan minda kita. Tuan-tuan, dulu Jepun tahun 2000 ke bawah, memang kalau tuan-tuan kita pergi, tuan, banding rakyat orang Jepun dengan kebanyakan negara Islam, kita banding dengan tu Arab. Kita bukan nak mengata lah, kan? Kita tengok jiwa dia punya akhlak dia, Jepun ni, kan? Berbanding dengan orang Arab. Tuan-tuan dengar ada satu kaset Ustaz Abdullah Khairi. Dia kena baru ni dia kena. Yang berlaku ni tu takut kan. Pok-pok travel agency ni cukup takut. Dia dah bawa jemaah. Dah booking hotel apa semua tu. Biasalah 2 bulan sebelum mungkin. Sampai ke hotel tu nak check in. Tokek hotel tu bagi balik 500,000 dekat Ustaz Khairi. So cari hotel lain. Tuan nak cari apa hotel? Yang baru ni 1000 hotel di Sita. 1000 hotel kat Mekah di Sita. Ada jemaah-jemaah kita yang pergi tidur di Masjidil Haram tu. Pak Arab ni tuan, dia ikut suka dia. Ada orang banyak lebih tuan-tuan, bungkus yang kita. Oh ya Allah, kan? Kita nak buat ni tak boleh kan? Pak Arab dia tak main kredit kad ni, tak main. Dia main cash kan? Kalau Abdullah Khairi tu boleh ambil, dia boleh bagi dekat Abdullah Khairi 500,000, ada orang yang boleh bayar 2-3 juta macam tu kan? Dia apa peduli apa kan? Tu budaya orang Arab. Takut kan? Halal saja kan? Jadi kita kalau nak booking, bayar saya siap. Itu pun dah bayar saya siap kan? Kan kena standby. Jadi Abdullah Khairi buat macam mana? Bagi dekat jemaah boleh duit, minta tolong cari hotel sendiri. Kalau jemaah macam kita, okey lah, kita pernah pergi. Yang tak pernah pergi, baru pertama kali pergi, nak duduk lah, tidur di masjid lah kan?
habis kan. Tu baru nak masuk tajuk tuan-tuan. Tadi mukadimah. Biasalah tu kan. Okey. Babul majaa fil ladzi yufassarul Qur'ana bi ra'yi. Bab yang telah datang ia pada menyatakan orang yang mentafsirkan Quran dengan fikirnya, yakni dengan lintasan hatinya dan agak-agaknya, tiada dengan nakal daripada hadis Nabi atau ijma' asy-syahabah atau dengan ambil daripada sanad dan sebagainya. Tu. Ni hadis Nabi Muhammad SAW tafsir Quran ni. Dia tak boleh ikut kata hati, ikut fikiran. Kan? Dia kena ada sanad dan sebagaimana. Ataupun tok guru yang mursyid. Kan? An Ibn Abbas qala Rasulullah SAW, man qala fil Quran bi ghairil ilmi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis hasan lagi sahih daripada Ibnu Abbas, katanya telah bersabda Rasulullah SAW, siapa berkata-kata pada Quran dengan ketiadaan ilmu, maka hendaklah mengambil ia akan tempat duduknya daripada neraka. Tu kan. Dia kira kut sedap mulut dia ya. Oh, tak boleh tuan. Quran ni Allah punya. Kan Allah punya. Dia kena berguru. Kan. Bukan bergaru, berguru. Bergaru tu okey ya. Berguru. Kan tu. Dia tak boleh ikut sedap-sedap mulutnya. Oh, tu yang bahaya tu. Kan? An Ibn Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, attaqul hadisa anni illa ma alimtum faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar wa man qala fi Quran bi ra'ihil falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis hasan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, takut oleh sekalian kamu mengatakan hadis daripada aku melainkan barang yang telah kamu ketahui. Ni hadis pula. Hadis daripada, kalau daripada Nabi, Nabi ya. Kalau bukan daripada Nabi, kita kata ni hadis daripada Nabi, ambil tempat dia neraka. Kan. Oh ya Allah. Bahaya lah. Maka barang siapa bohong di atasku dengan sengaja, maka hendaklah ambil tempat duduk daripada neraka. Dan siapa berkata-kata pada Quran dengan agak-agak fikirannya, maka hendaklah mengambil ia akan tempatnya daripada neraka. Kita pun tafsir Quran, kita kata ni tafsir dia macam ni kod, dia tak ada kod-kod. Yang kod ni manusia, kita aja pakai kod. Kan? Kod cendol ke kod apa tak tahu. Nak tafsir Quran dia tak boleh main kod-kod. Dia kena firm, kan? Dia kena tegas. An Jundub bin Abdullah qala Rasulullah SAW, man qala fil Quran bi ra'ihil fa asaba faqad akhta'a. Daripada Jundub bin Abdullah katanya telah bersabda Rasulullah SAW, siapa berkata pada Quran dengan fikirnya, maka kena ia, maka sesungguhnya salah ia. Tu tak boleh ikut fikiran walaupun dia pandai cakap Arab. Itu sebab orang Arab pun tak boleh nak tafsir Quran kan, walaupun bahasa dia, bahasa Quran ni bahasa high level ni. Itu yang mereka menjadi muskil. Itu yang mereka jadi tak mau kepada Islam tu. Sebab apa? Rasa Allah ni tak patut. Tak patut bila lantik Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni jadi nabi. Depa tak di kalangan depa sebab apa? Depa pandai kononnya. Sedangkan pandai mereka itu adalah daripada Allah Taala. Dia sepatut kena syukurlah. Kan? Macam kita yang boleh cakap ni. Kan? Kita nak cakap ni tuan-tuan. Kita ada semua panca indera ni. Mata ada, telinga, hidung, mulut. Ni yang besar-besar ni saya kira. Ni yang kita boleh ni. Yang ada dekat muka ni. Kan? Adakah dengan sebab kita ada mata kita boleh melihat? Tidak. Adakah dengan sebab ada telinga kita boleh dengar? Ada hidung kita boleh bau? Ada mulut kita boleh cakap? Semuanya tidak. Ada orang ada semua ni? Ada? Tak boleh ke? Mayat tu? Tak boleh buat apa pun. Dengar pun tidak. Tengok pun tidak. Bau habis lah. Mulut ni terkunci je. Mata ni boleh melihat. Ni semuanya alat. Mata alat, telinga alat mendengar, hidung alat bau, mulut alat cakap. Mata ni
disebabkan semuanya izin Allah, bolehlah kita menggunakan semua ni panca indera ni. Maka sebab apa jadi macam tu? Allah nak suruh kita syukur kepada dia. Syukur, ya Allah, aku hari ni boleh lagi melihat. Ada tak orang tak boleh melihat? Ada orang. Alhamdulillah boleh lagi mendengar. Kan? Walaupun ada. Kan? Azan 8:12. Kau terus. Terus ya. Terus sampai ke 12. Kan? Mulut ni bercakap mulut. Ada orang ada mulut tak boleh cakap. Ada orang mulut cakap dia tak terus. Dia gagap. Tengok Allah buat. Allah nak suruh kita yang mulut cakap cara fluent ni, lancar ni, tengok. Ada orang yang tak boleh cakap. Ada orang tak boleh cakap langsung. Ada orang boleh nak cakap pun Allahu Akbar. Macam kita orang cucu. Kan? Cucu dah 5 tahun tak boleh cakap lagi. Kita pun ya Allah. Kan? Pergi jumpa doktor ni, pergi jumpa doktor tu. Umur 6 tahun dia boleh cakap. Dah cakap selalu. Kita pula tak. Kan? Dek, berhentilah cakap tu. Dia hantam kita balik. Dulu atuk masa saya tak boleh cakap, doa siap jumpa doktor apa semua tu. Dia boleh cakap, suruh berhenti pula. Kita kena balik. Yang kata cucu tu. Tapi tak usah kata apalah. Tok dengan cucu ni habis hati lah. Oh ya Allah. Kan? Tu. Takut kita. Kan? Semuanya pinjaman Allah. Bila-bila jam Allah boleh tarik tengah cakap. Boleh. Kan? Dulu sampai George Bush pun. Mula dia hantam Quran. Lepas tu nak cakap, I forgive. Tak boleh nak ulang. Dia memang boleh get heret dia. Kat 15 kali dia ulang tu. Tak boleh kan? Allah je. Nak sekarang ni Allah baik cash ya. Allah baik cash tuan. Kan? Oh, kita kena peringat lah. Di body kita, kawan-kawan rapat kita, jangan dia buat tahanan. Allah bagi cash. Kan? Kita tengok kat atas jalan raya. Sekarang tengok budaya jalan raya. Something satu macam lah. Tengok depan, bam, kena langgar. Kita nak kata apa tak? Kan? Oh, ingat tak? Okay. Habis. Maka orang yang mentafsirkan Quran seperti yang demikian itu dibalas Allah Ta'ala dengan neraka. Sebab kita sebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, An Ibn Abbas qala Rasulullah SAW, man qala fil Quran bi ghairi ilmi falyatabawa maqdahu minan nar. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, Abdullah ibn Abbas. Ni suku zakat Nabi Muhammad SAW ni. Mudahlah dia jadi siapa? Kadam Rasulullah SAW. Bukan Rasulullah minta tak. Rasulullah tak pernah minta supaya orang jadi kadam dia tak. Semuanya sukarela. Anas bin Malik ketika mana 10 tahun, mak dia hantar. Ibn Sulaim Ummu Sulaim hantar. Ya Rasulullah, saya ni tak ada apalah nak bagi hadiah kat tuan. Cuma ada anak saya ni, Anas bin Malik ni. Kan? 10 tahun umur dia. Kan? Tuan buatlah apa-apa pun kat dia, tak apa. Tuan suruhlah dia. Dan jangan lupa tuan tolong doa untuk tu. Nabi pun doa. Dia jadi ulama tersohor. Kan? Panjang umur dia. Anak sampai 93. Berapa ibu wallahu alam. Tak cerita pula. Saya duk cari je. Tak jumpa lagi. 93 anak Anas bin Malik. Sama juga Abdullah bin Abbas. Kan? Jadi bila mereka ni secara sukarela jadi pembantu Nabi Muhammad, masing-masing ada tugas dia lah. Abdullah bin Abbas ni dia akan sediakan air untuk Nabi. Nabi nak qada hajat ke, Nabi nak ambil wuduk ke, dia akan sediakan. Kan? Mana dia tahu lah. Kadang-kadang kalau Nabi qada hajat kan dia tolong buang. Jadi ulama juga. Kan? Syekh Syirin pun adalah anak murid kepada ni Abdullah bin Abbas. Radhiyallahu anhu katanya telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa berkata-kata ia pada Quran dengan ketiadaan ilmu, yakni ditafsirkan Quran dengan ketiadaan ilmu yang dinakal daripada ilmu yang diambil atau disanadkan daripada Nabi Muhammad SAW, atau dengan ijma' as-sahabah, dengan mustanad yang berusul asal sebagai kaedah
dan syarat tafsir. Bahkan ditafsirkannya dengan sekira-kira makna dan maksud yang terlintas di hatinya saja. Tu. Dia tengok agak sesuai dengan keadaan, dia bantai. Kan? Ataupun dengan agak-agaknya atau ditafsir dengan yang bukan tafsirnya. Hanya dibuat-buatnya daripada dirinya. Supaya ia menyukakan orang-orang, menarik hati orang kepadanya dan mengelok-elokkan akan mazhab yang dibuatnya. Dan memimpin orang kepada dengan Quran itu. Maka semua perbuatan yang tersebut itu telah bersabda Nabi, hendaklah ia mengambil akan tempat duduknya di dalam neraka. Hadis yang sahih. Kan? Kalau orang tanya mana hadis yang dapat ni? Ni hadis dia. Masalah tersebut, mentafsir Quran itu apa maknanya? Bermula makna tafsir itu yakni menerangkan Quran dengan ilmu yang boleh tahu dengan dia akan faham Quran yang diturunkan daripada langit itu. Dan boleh tahu menerangkan segala maknanya dan kehendaknya. Dan boleh tahu mengeluarkan segala hukum dan hikmahnya. Maka tempat ambil pengetahuannya tersebut itu daripada mengetahui ilmu nahu dan larah dan saraf dan ilmu al-bayan, usul fiqh dan qiraat. Tu baru ahli Quran, ahli tafsir. Kan? Kita tengok ulama-ulama kita yang tersohor tu, masya-Allah. Kan? Imam Syafi'i, imam keempat-empat, imam mazhab tu dan mazhab-mazhab yang lain lah. Tengok tafsir dia. Kan? Terutamanya para sahabat. Masya-Allah tuan-tuan. Kan? Habis. Tafsir dan takwil apa maknanya? Dan apa farik, yakni perbezaan antara keduanya. Yang kata tafsir dan takwil itu. Kata Qazin di dalam kitab tafsirnya yang bernama Lubab At-Ta'wil fi Ma'ani At-Tanzil. Tafsir itu maknanya pada lughah membukakan barang yang tertutup. Maka makna di sini iaitu menerangkan segala makna yang diterima akal. Yang akal boleh terima. Kan? Contoh macam kalau Al-Fatihah tu, kan tafsir dia. Tak boleh lah tak bisa pergi gelong-gelong. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Okey? Kan? Segala puji bagi Allah. Segala puji. Kan? Dia ikut tafsir dia. Kemudiannya tafsir itu maknanya pada lughah membuka barang yang tertutup. Maka maknanya di sini. Kan? Sekadar cerita apa ayat itu, kan, ataupun surah dan kalimah itu menerangkan segala makna yang diterima akal. Maka tiap-tiap barang yang diberitahu dengan dia akan suatu dan maknanya, maka ialah tafsir. Maka adapun takwil itu iaitu pecahannya daripada awalu, dengan makna kembali kepada asalnya. Dia mesti apa cerita pun Allah Ta'ala, tak ada kepada makhluk tak. Dan ialah mengembalikan satu kepada maksudnya. Dan yang dikehendaki daripadanya ialah menerangkan kehendaknya yang dimaksudkan daripadanya. Maka takwil itu menerangkan segala makna dan buah fikiran yang terkeluar lagi muafakat bagi lafaz ayat itu. Kan? Dia kena ikut jumhur. Kan? Apa jumhur? Mereka kata bermula farik antara perbezaan antara tafsir dan takwil itu bahwasanya tafsir itu terhenti atas nakal yang didengari, kan, dan takwil itu terhenti di atas faham yang sahih. Wallahu alam. Kan, akhir sekali mengatakan hadis Nabi akan yang bukan hadis Nabi. Kan, banyaklah mutakhir ni, kan, kata ini bukan kata Nabi, ni Nabi kata, Nabi tak kata, dia kata Nabi kata. Inilah satu perkara yang membawa orang yang memperbuatkannya dan yang mengira akan dia kepada neraka Jahannam, iaitu diambilnya. Dia tak kisah, tak ambil puak pun. Neraka tak. Dia pula bukan daripada golongan muhaddisin. Kan. Tu nak menyatakan suatu ni tuan-tuan, hadis dan Al-Quran ni dia kena ada ilmu lah. Tak boleh ikut suka-suka kita, seronok-seronok kita. Nak tunjuk pandai kita. Kan? Kita pun pandai cakap Arab, kita pun tafsir ikut bahasa kita. Letih kan? Sebab apa? Sebab yang mendengar tu dia akan quote, ni ustaz tu kata boleh, pasal apa hang kata tak boleh? Kan? Yang berlaku dalam media masa sekarang. Hang kata aku kata hang. Pada saya lah.
Kalau tak betul, halo, jumpa. Jangan masuk dalam tu. Sebab apa? Yang tengok tu bukan orang Islam ya. Orang bukan Islam pun tengok. Apa lah Islam ni dulu sampai sekarang duk tengkak-tengkak je. Sini kata ni, gini kata boleh, kata tak boleh. Ini kata bid'ah, tu kata tak bid'ah. Halo. Settle kalau kan. Macam mana? Bawa kitab semua. Kan? Kecoh. Habis. Iaitu diambilnya satu daripada jumlah kalam Arab, dikatakan hadis daripada Rasulullah SAW. Kan? Ya pun pandai cakap Arab lah, dia kata ni sabda Nabi SAW. Kan? Ataupun satu daripada hadis Rasulullah, tetapi maksudnya dibawa ke lain daripada yang dikehendaki hadis itu. Kerana jahilnya itu, jahil yang murad, yang ini kehendaknya. Hanya ia berpegang kepada zahirnya. Dan setengah daripada mereka itu, hadis maudhu' dikatakan sahih atau hasan atau sebagainya. Dan setengahnya tiada. Itu sebab kitab Baru Mazi ni dia tulis siap-siap dah. Hadis ni kan, sahih ke, hasan ke, dhaif, dia tulis siap-siap. Senang. Itu sebab orang suka baca kitab lama ni, jarang orang baca. Dan setengah daripada mereka itu hadis maudhu' dikatakan sahih atau hasan atau sebagainya, dan setengahnya tidak tahu mereka itu menentang hadis yang ada tanaqus pada zahirnya, dan tiada ia tahu kan setengah hadis itu menerangkan maksud setengah riwayat yang lain, dan setengah hadis menansakkan setengahnya. Bermula maksud orang yang jahil berkata-kata ia pada hadis itu ialah hendak memaniskan perkataannya. Dilapiklah dengan ataupun syair-syair dia kata hadis. Kan? Itu sebab Imam Syafi'i dia ada kata-kata dia. Kata-kata punjaga ni. Kan? Bukan boleh sebarang-barang. Kita nak ambil itu sebagai hadis. Kan? Habis. Maka yang demikian itu ditegah akan dia oleh syarak. Dan jika menarik hati orang kepada agama sekalipun, tetapi Quran dan hadis itu tidaklah boleh dimain-mainkan, dimudah-mudahkan. Tu kan, tak boleh dipermudah-mudahkan. Nak bagi seronok orang, dia tafsir ikut lain. Kan, tu tak boleh tu. Kan, sebab Quran ni terpelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan adalah sulungan di zaman Rasulullah SAW tu, diciptanya surah apa? Surah Al-Fil juga. Surah gajah ni. Kan? Kalau surah gajah tu, fil tu, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kisah tentera Abrahah menyerang. Kemudiannya tafsir depa tu dia Al-Fil juga. Dia kata dalam tafsir dia, apakah itu gajah? Dia tulis tu. Apakah itu gajah? Gajah mempunyai belalai dan 2 taring. Kan tak kena. Tak matching langsung. Hak manusia cakap dengan Allah cakap. Kan? Jadi kita jangan sebarangan. Nak tarik perhatian yang pasal kita mempermainkan Al-Quran. Tak boleh. Wallahu alam. Sekadar tu dulu yang dapat kita kongsi, insya-Allah panjang umur, murah rezeki, bertemu kita sekali lagi. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la'asrin insana lafi khus illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Raditu billahi rabbil islami dinan wa bi Muhammadin ya rasulullah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Kiranya mereka masih hidup, berkatilah umur mereka ya Allah. Kiranya mereka telah meninggal dunia, jadikanlah kubur mereka taman-taman syurga ya Allah. Ya Allah, kau ampunkanlah sekalian jemaah yang hadir pada malam ini ya Allah. Dan juga ya Allah yang di dalam talian ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kau turun, kau bantulah ya Allah tentera-tentera Palestin dan rakyat-rakyat Palestin ya Allah. Kau kurniakanlah kekuatan, kesabaran dan ketabahan kepada mereka ya Allah. Kau turunkanlah tentera-tenteramu daripada langit ya Allah untuk menghapuskan tentera Israel dan kuncung-kuncungnya ya Allah. Kurniakanlah kemenangan pada Palestin ya Allah, dan kurniakanlah kemenangan kepada seluruh Islam ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله